kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih kerana bersama kami. Dia dah bayar balik hutang pantun 2 minggu lepas. Sebenarnya kemahiran kreativiti dan juga seni antara yang juga dibariskan dalam program Kalau Ramai Ingat, Rakan Muda. Rakan Muda, ya Ada memang. rakan sukan, rakan wajah diri, rakan persekitar, macam mana? Banyak, dia ada banyak lah. Banyak. Jadi ini bukan kolektif rakan-rakan muda. Menjadikan beliau itu seorang yang kata orang all-rounder dan sangat berkebolehan dalam pelbagai bidang, dan pastinya juga antaranya adalah kesihatan dan kecergasan. Kenapa kita sebut terus tarik nafas? Sebab kita ada jurulatih kecergasan. Terima kasih kepada saudara Falak Fazal Hakimun yang merupakan Presiden Persatuan Alumni Penggerak Rakan Muda Malaysia. Cepat betul masa berlalu dulu 1994 program ditubuhkan, dan bagaimana evolusi program Rakan Muda ini sekarang? Evolusi Rakan Muda sekarang, ya. Terima kasih Zalia and Terence. Okey, saya Rakan Muda, sebenarnya Persatuan Alumni Penggerak Rakan Muda ni telah ditubuhkan hampir setahun. Okey, dan kami merupakan bekas-bekas penjawat jawatan pegawai Rakan Muda Kementerian Sukan Malaysia, dan kemudiannya kami berdiskusi dalam Grow WhatsApp. Bermula pada Grow WhatsApp untuk kita tubuhkan satu pertubuhan yang berdaftar untuk kita membantu kerajaan dalam pelaksanaan program-program Rakan Muda dan juga bersama dengan Kementerian Sukan dan Malaysia dalam pelaksanaan program Rakan Muda di peringkat akar umbi biasanya bagi kita menangani gejala sosial di Malaysia ini. Yang bertumpu ke arah kecergasan. Ya. Kecergasan dalam Rakan Muda sendiri ada 7 elemen ataupun gaya hidup yang Zaliha dengan tercakapkan tadi itu, kan. Kita ada kecergasan, Rakan Muda, masyarakat dan sebagainya. Dan baru-baru ini sendiri kami telah melaksanakan program berbentuk kemasyarakatan di Flat Sri Selangor bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan, terutama pasca COVID-19 ini, dengan memberikan sumbangan berbentuk makanan keperluan dan juga wang ringgit lah untuk membantu mereka meringankan beban. Dan program ini tidak berakhir di situ, dan kita akan teruskan baku rezeki siri yang berikutnya lagi. Bang Fazal bukan orang yang baru kepada dunia media, kerana juga merupakan seorang fitfluencer. Kalau mungkin anda rasa macam pernah tengoklah abang ni. Sebelum ni memang berkecimpung dalam bidang pengacaraan sebagainya, tapi disebabkan perlunya saya fokus kepada bidang kecergasan, perniagaan kecergasan. So saya perlu fokus terlebih dahulu, tapi saya still ada bakat dan juga meneruskan sedikit sebanyak dalam bidang pengacaraan dan sebagainya. Itu yang 7 bidang tu. Dia boleh multi skill. Dia dah. So, banyak bidang dah tu. Itu. Farah, juga selain daripada program berunsur kebajikan, ada juga program berunsur kerohanian, mengaji secara virtual itu juga dilakukan. Terutama waktu PKP, ya. Ya, PKP. Zalia, sekarang dalam bila berlakunya COVID-19 ni, kita kena gunakan pelbagai elemen baharu, terutamanya maya, konsep maya. Dan di dalam persatuan sendiri ataupun alumni Rakan Muda sendiri menggunakan pelbagai konsep seperti menggunakan media sosial, maya. Kita yang terbaru ni, kita ada buat program virtual Jom Mengaji yang kita akan laksanakan bermula akhir bulan ini, Rakan Muda Jom Mengaji, yang kita akan buat secara langsung di media sosial, YouTube, Facebook dan sebagainya, dan kita akan lancarkan pada akhir bulan ini, dan juga bekerjasama dengan Jabatan Dinas Sukan Wilayah Persatuan Kuala Lumpur, yang juga kami menjadi rakan NGO Jabatan Belia Sukan Wilayah Persekutuan. Ya. Dan ini suatu bidang yang mungkin dekat dengan hati saya sedikit. Saya berjinak-jinak saja dalam bidang ini, tapi saudara Falak ni dah memang majulah kiranya. Kalau lihat posting Instagramnya, dia memang dah maju dah. Saya follow awak. Tapi saya tak adalah tunjuk angka-angka berat tu. Macam mana pula dengan dunia bina badan dan penglibatan saudara Falak dan juga kumpulan Rakan Muda di dalam dunia bina badan ni? Ya. Dalam Persatuan Kecergasan dan Sukan Bina Badan Pemuda Malaysia, saya merupakan presiden, dan saya pun ada pengalaman pelaksanaan program berbentuk pertandingan, dan kemudian saya juga merupakan juri bagi pertandingan-pertandingan bina badan di Johor dan sebagainya. Dan dalam konsep kecergasan
yang saya laksanakan di Kuala Lumpur ini, pelbagai acara yang saya akan laksanakan, dan masa dekat memang kita akan fokus kepada visual, maya, dan selepas kerajaan meluluskan ataupun memberi kelonggaran sedikit, baru kita di kalangan penggerak-penggerak ataupun aktivis kecergasan boleh masuk ke studio untuk melaksanakan program secara berkumpulan, tapi dalam kuantiti yang sedikit bagi penjarakan sosial dan sebagainya. Dan dalam masa dekat nanti kita akan meningkatkan lagi pelbagai aktiviti kecergasan untuk semua. Tapi yang penting dari semasa ke semasa kita perlu menjaga penjarakan sosial, ya. Ya, penting. Setiap kali ke gym ada dah larangan dan tata susulan perlu kita ikut 10 orang saja setiap masa. Dan ada treadmill pun, setiap treadmill sudah ada sanitizer dan kain sedia. Tapi sebenarnya etika-etika yang perlu kita memang sediakan amalkan. Kebersihan semasa menggunakan gym awam. Terdekat ni pun saya bekerjasama dengan BS Fitness Studio di Setiawangsa untuk melaksanakan program senaman secara dalam studio, berkongsi dalam studio, dan juga secara langsung saya gunakan elemen tersebut berbentuk virtual secara langsung. Jadi mereka yang tidak boleh hadir ke studio disebabkan faktor-faktor penjagaan sosial boleh tengok secara langsung di media sosial dan diorang akan dapat impak. Dan itulah di kalangan penggerak kecergasan, jurulatih kecergasan di seluruh Malaysia membuat satu jalan baru kepada mereka memperbanyakkan konsep maya, dan secara langsung meningkatkan lagi pendapatan mereka di kalangan jurulatih kecergasan di Malaysia. Okey, tentang pendapatan dan juga latihan seremaya ni, Falak, ya. Sewaktu dalam tempoh kita menjalani tempoh PKP ini, kita banyak begitu lihat video virtual ataupun video senaman maya yang dimuat naikkan ke laman-laman media sosial. Bagaimana dalam begitu banyak pilihan yang percuma ini masih ada peluang pendapatan untuk para jurulatih, terutamanya bawah program Rakan Muda? Ya. Kebanyakan mereka still mengenakan sedikit bayaran lah untuk memberikan komitmen penyertaan kan. Jadi kat situ secara langsung membantu memberi pendapatan tambahan baru kepada jurulatih kecergasan. Dan dalam konsep Rakan Muda sendiri, kita ada Rakan Muda Kecergasan, dan Rakan Muda pun yang diurus tadbir oleh Kementerian Bilion Sukan Malaysia di bawah pembangunan Rakan Muda pun banyak melakukan pelbagai aktiviti Rakan Muda. Dan kami persatuan hanya membantu kerana di kalangan bekas-bekas penjawat penggerak Rakan Muda ni pelbagai lapisan ataupun pekerja jawatan mereka ada di kalangan peguam, ada di kalangan pegawai kerajaan yang atasan. So mereka menyumbang idea dan tenaga bagi mencetuskan satu revolusi ataupun idea baru khas untuk generasi yang baru ni. Baik, Falak, kata-kata akhir daripada anda untuk para penonton. Selamat pagi Malaysia, silakan. Okey, saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk meneruskan aktiviti kecergasan di Malaysia ini. Jangan makan makanan yang kata orang pelik-pelik ke apa. Kita yang penting dalam konsep pengamalan makanan kesihatan ni, kita tahu pandai ambil, pandai kita buang. Pengambilan kalori Input-output penting. Kan? Input-output. So yang penting pengambilan makanan tu perlu kita jaga. Kerana masyarakat Malaysia umum sedia maklum kadar obesiti amat tinggi. Tapi yang penting kesedaran tentang pemakanan tu penting. Dan yang penting teruskan aktiviti kecergasan untuk anda sihat, cergas, sihat dan sejahtera. Terima kasih. Boleh terus ke laman Instagram Falak untuk mengetahui, sebab yang jujur laman Instagram beliau waktu mungkin tidak lari sedikit tapi beliau tetap berkongsi pengalaman yang begitu jujur sekali. Terima kasih Falak dan juga selamat berjaya buat program Rakan Muda. Kita berehat seketika selepas ini. Bagi anda yang ingin tahu adakah ini masa yang sesuai untuk beli rumah? Ya, memang penting. Kalau anda ada duit lebih, adakah ini masa yang sesuai untuk melabur duit itu dalam hartanah? Kita akan kembali membincangkan topik ini sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana.